Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada minggu yang lepas kita membicarakan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan madhab, dan selepas itu kita membicarakan tentang istilah qila dan fi qaulin. Betul ya? Jadi berkenaan dengan madhab, apabila Imam Nawawi mengatakan fil madhab, ini maksudnya ada perbezaan di antara beberapa penukil-penukil di madhab di antara sahabat Syafi'i yang menukilkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Yani mungkin sebahagian daripada mereka mengatakan dalam masalah ini Imam Syafi'i ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan ada 4 pendapat, jadi ada khilaf dalam menukilkan pendapat Al-Imam Syafi'i. Maka Al-Imam Nawawi dia tarjihkan dengan menggunakan perkataan madhab. Selepas itu kita membicarakan tentang qila, dan kita mengatakan qila ini dia adalah pendapat ini ashab yang lemah. Yang ini pendapat yang lemah. Maka muqabilnya adalah pendapat ini yang kuat. Muqabilnya adalah pendapat ini yang kuat, sama ada al-asah ataupun as-sahih. Macam mana kita nak tahu muqabilnya al-asah ataupun sahih? Ini kita ada baca ke tidak? Kalau antum lihat ini dalam bahagian qila, ini yang keempat, penulis mengatakan rabi'atu kaunu muqabilil asah aw as-sahih alladhi yu'abbaru bihima fi awjuhil ashabi la anna muqabilahu al-adhar aw al-mashhur li'annahu innama yu'abbaru bihima an aqwali syafi'i la ghair. Yani ini penulis hanya membicarakan ini tentang kalau qila maksudnya pendapat ashab, kalau fi qaul pendapat al-Imam Syafi'i. Jadi muqabil qila dia adalah pendapat yang kuat. Betul ke tidak? Sama ada dia pendapat yang asah ataupun sahih. Apa bezanya? Apa beza di antara asah dengan sahih? Wahai jemaah sekalian, antum ingat? Kalau kita mengatakan asah, maksudnya muqabilnya adalah kuat. Betul ke tidak? Misalan pendapat yang asah 60%, muqabil asah 40%. Maka 40% ini banyak ataupun sedikit? Banyak. Jadi kita mengatakan muqabilnya adalah kuat. Tapi kalau sahih, kita mengatakan 80%, muqabilnya adalah 20%. Jadi muqabil sahih daif, manakala muqabil asah dia adalah qawi. Jadi ini semua adalah daripada pendapat ashab. Manakala al-Imam Syafi'i kita menggunakan istilah apa? Al-adhar dengan al-masyhur. Al-adhar dengan al-masyhur. Maka muqabil bagi qila dia adalah sama ada al-asah ataupun sahih. Tetapi soalannya, macam mana kita nak tahu dia punya muqabilnya? Adakah dia al-asah ataupun sahih? Maka di sini biasanya apa kita buat untuk kita mengetahui, kita balik ini kepada kitab Kanzul Gharibin, syarah ini bagi Al-Imam Mahalli. Jadi ini sangat penting sekali ya, untuk kita tahu ini perkara ini. Sebab Al-Imam Mahalli ini, Al-Imam Al-Mahalli, beliau ini dia mensyarahkan minhaj dengan terperinci. Bukan saja dia mendatangkan qaul muqabil, tetapi dia menerangkan qaul muqabil ini daripada mana. Ini adalah kelebihan Al-Imam Mahalli. Itu sebab dalam istilah dalam mazhab Syafi'i, kalau ulama kita mengatakan qala syarih, yang dimaksudkan adalah Imam Mahalli. Kalau istilah asyarih, yani yang mensyarahkan, yang dimaksudkan adalah Al-Imam Al-Mahalli. Apa sebabnya? Sebab Al-Imam Mahalli dia menerangkan tiap-tiap perkara yang ini di dalam perkataan Al-Imam Nawawi dalam kitab Minhaj. Yang ini maksudnya dia tidak meninggalkan satu perkara pun sama sekali. Semua yang ini disyarahkan. Semua yang ini disyarahkan. Maka dia dikenali sebagai asyarih. Berbeza dengan kitab Tuhfah dengan Nihaya dan Murni sebagai misal. Ini semua adalah kitab-kitab masail, banyak masail. Yang ini Al-Imam Ibn Hajar misalan, yang ini dia mendatangkan masail-masail ini yang lain misalan, yang sewaktu dengan dengan perkara yang disebut oleh Imam Nawawi. Tetapi Al-Imam Mahalli dia bukan saja menyebut qaul muqabil, pada tiap-tiap masalah yang ada khilaf,
akan tetapi dia menerangkan kepada kita daripada mana dia datang. Yani misalan kalau ada qila, dia sama ada dia muqabilnya asah ataupun sahih. Jadi al-Imam Mahali dia akan mengatakan muqabilnya adalah al-asah. Muqabilnya adalah al-asah. Ini adalah kelebihan al-Imam Mahali, dan dikatakan dia mensyarahkan minhaj selama 12 tahun. Dia mensyarahkan minhaj ini selama 12 tahun. Dan Khatib Syarbini yang datang selepas Mahali, dia mendapatkan manfaat ini daripada kitab Al-Mahali. Yani Mughnil Muhtaj, Al-Imam ini Khatib Syarbini, banyak yang ini diambil daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mahali. Itu sebab kita lihat Mughnil Muhtaj juga dia sebut qaul muqabil. Dia juga sebut ini qaul muqabil. Tetapi Al-Imam Al-Mahali dia sebut daripada mana datang ini qaul muqabil. Jadi itu sebab kitab Kanzul Raghibin sangat penting sekali. Jadi insya-Allah bila kita masuk minhaj nanti, saya akan pegang kitab Mahali. Boleh insya-Allah. Dan seperti mana saya mengatakan, saya harap satu orang boleh pegang Mughnil Muhtaj, sebab saya ingat kita nak mengambil hadis-hadis yang disebutkan di dalam itu, dan kita nak kumpulkan insya-Allah. Jadi kitab syarah minhaj yang penting. Syarah ini bagi Mahali seperti mana kita mengatakan, syarah Ibn Hajar, Tuhfa, dan Nihaya, syarah ini Imam Ramli, dan lagi satu adalah syarah ini Khatib. Maka ini 4 insya-Allah ini sudah mencukupi insya-Allah. Jadi bagi tiap-tiap ini syarah ini ada kelebihannya. Walaupun zaman sekarang ramai orang ini lebih cenderung kepada Khatib ini, sebabkan dia lebih mudah sedikit kalau nak membandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Insya-Allah taala. Selepas itu juga kita membicarakan berkenaan dengan fi qaul. Maka fi qaul dia adalah juga pendapat yang dhaif, tapi dia daripada pendapat al-Imam Syafi'i. Lepas itu kita membicarakan tentang al-khilatul mu'tamadah. Ada beberapa yang niqil di dalam minhaj yang dimu'tamadkan oleh para ulama mutaakhirin yang datang ini selepas al-Imam An-Nawawi. Maka kita telah sikit lebih kurang ini membicarakan sebahagian ini daripadanya. Dan sekarang insya-Allah pada hari ini kita akan masuk ini kepada yang seterusnya. Ya. Semua kita dah habis kan? Qauliyah. Mana? Kita mesti kaulawan sis. Qauliyah. Ta'bil bil qauliyah. Di qaulain. Ya. Kita bila masuk minhaj, kita akan baca mukadimah ni balik. Jadi insya-Allah tak ada masalah. Cuma sebab saya masuk kitab ini dahulu, kitab Sulamul Muta'allim ini, jadi mudah bagi kita. Jadi bila kita masuk dia punya mukadimah, kita tak tercari. Jadi once kalau kita dah tahu benda ni semua in place, jadi kalau kita ada kemusykilan, kita boleh kembali kepada kitab ni. Sebab insya-Allah bila kita masuk minhaj, sekali lagi kita akan lihat Imam Nawawi sebut misalan, kita akan lihat mustalah yang sama dan sebagainya. Cuma insya-Allah yang ni kita tak akan membicarakan banyak dengan terperinci. Kita akan berbicarakan dengan cepat ini insya-Allah. Okey, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ala syaikhil muhaddits rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. At-ta'bir biqawlaini. وتعبيره القولين يستفاد منه ثلاث مسائل. Jadi dia mengatakan ada salasu masail. Yang ni maksudnya ada 3 perkara yang kita perlu take note. Kalau Imam Nawawi mengatakan al-qaulain, alal qaulain. Ayo teruskan. Al-khilafiyah fil mas'alah. Ini yang perkara yang biasa. Yang ni maksudnya masalah ada khilaf. Ayo. Wa qaulul khilaf aqwalan li Syafi'i aktsaru min 2. Nah, khilaf daripada qaul Imam Syafi'i, dan pendapatnya lebih daripada 2. Lebih daripada 2 dalam satu masalah. Wa arjahiyya ahaduhuma bitarjih al-ashab lahu. Nah, dan dan ditarjihkan. Yang ni maksudnya salah satu daripada qaulain ni balik kepada musanna ya. Ada 2 qaul. Salah satu daripadanya ditarjihkan ini oleh ashab Syafi'i yang datang selepas al-Imam Syafi'i. Atau bin nas. Apa maksud dengan nas? Kita dah bicarakan nas belum? Minggu lepas ada kita bicarakan nas ke tidak? Belum lagi ya. Akan datang. Oh ya, nas akan datang. Nas ini dimaksudkan nas Imam Syafi'i ya.
perkataan nas dalam mazhab kita, bila Imam Nawawi mengatakan ala nas, maksudnya pendapat Imam Syafi'i. ما في المنهاج من تعبير بأقوال 16 عبارة أحدها في باب من تلزم. Jadi penulis dia mengatakan ada 16 ya. 16 ini ibarah al-qaulain. Jadi sama ada ditarjihkan yani oleh ashab ataupun oleh Imam Syafi'i sendiri. Tamam? أحدها في باب من تلزمه zakat. Ini dalam bab zakat. Zakat. Ini semua dia terangkan di mana qaulain dalam minhaj, itu saja. Yang ini satu dia mengatakan dalam bab zakat. Yang kedua, ثانيها وثالثها في فصل شرط المرهون. syaratul marhun yani maksudnya yani syarat ini bagi marhun, yani benda yang dirahan, dipajak. إلى آخره. ورابعها في اختلاف mutabayi'ain adalah orang yang melakukan jual beli, perbezaan di antara penjual dan pembeli. Aywa. وخامسها في كتاب الوصاية. Al-wasaya jamak bagi wasiyah. Kitab ini bagi wasiat. كتاب وصايا في فصل إذا ظننا إلى آخر. والسادسها في كتاب الإجارة. Ijarah ini maksudnya kitab sewa menyewa. في فصل يصح عقد الإجارة. سابعها في كتاب الجراح. ثامنها في كتاب الكفارة. Al-jarah ini maksudnya yani ini adalah kitab ini bagi qisas ya. Kalau sekiranya seseorang itu dia menggunakan pisau dan dia slash satu orang, ini misalan hakim akan lihat sama ada qisas ke tidak ada qisas, sama boleh dilakukan ataupun kena bayar dia dan sebagainya. Ini bab ni. الثامنها في كتاب الكفارة. تاسعها في كتاب العدد. Kitabul Adad ini maksudnya kitab iddah, ini dalam bab nikah. وعاشرها وهادي عشرها في كتاب النفقات في فصل أعسر. A'sara binafaqatiha. Kitab nafaqah juga ada, ini kitab dalam bab apa? Dalam bab ini perkahwinan. ثاني عشرها وثالث عشرها ورابع عشرها في كتاب الردة. Ini kita belum baca minggu depan. Okey. Kitab riddah yang ni kitab murtad ya. وخامس عشرها في كتاب العتق. Kitab i'tiq yang ni biasanya kitab yang akhir sekali dalam ilmu fiqh, yakni membebaskan hamba. والسادس عشرها في فصل كتابة الفاسدة. Kitabatul fasidah ini bab hamba ya. Kita ada hamba mukatab. Aywa. Jadi ala kulli hal apa penulis mengatakan di sini adalah ta'birin bil qaulain. Yani masalah ada khilaf seperti mana dia mengatakan salah masail. Yang kedua adalah berkenaan dengan arjahiyah. Salah satu daripadanya ditarjihkan, sama ada ditarjihkan oleh ashab ataupun daripada Imam Syafi'i. Jadi ini adalah yang last akhir sekali adalah dia qaul bagi Imam Syafi'i. Kira Imam Syafi'i pun ada buat tarjih sendiri ya? Dia ada melakukan tarjih. التعبير بالنص والمنصوص وتعبيره. Ini yang penulis mengatakan sekarang nas. Jadi perkataan nas ini maksudnya nas Syafi'i ya, bukan nas ini Quran ataupun hadis Nabi SAW ya. Kalau dalam ilmu fiqh nas usul fiqh, nas ini maksudnya Al-Kitab wa Sunnah. Kalau kita baca gini, kita baca bin atau kita nabi atau an-nas kalau mana? dalam kitab. Kita baca Wa ta'biruhu bin nassi. Kita masukkan sekali. Bin nassi wal mansus yakhtalifu maqsudah bi kulli minhuma fa in yakhtalifu maqsudatu bi kulli minhuma yakhtalifu maqsudatun bi kullin minhuma. فإنه تارة يعبر بالنص يعني به نص الشافعي فقط. وتارة يعبر Jadi faham maksud nas Syafi'i, dia mengatakan di sini wa ya'ni bihi nas Syafi'i. Ya'ni bihi nas Syafi'i. Ini maksudnya apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Boleh insya-Allah. Ini yang dimaksudkan dengan kalau ulama kita mengatakan ala nas. Ala nas ini maksudnya ala nas Syafi'i. Aywa.
Wataratan yu'abbaru bil mansus. Jadi kita ada dua lafaz yang berbeza di sini. Pertama sekali kita ada lafaz nas, yang kedua kita ada lafaz mansus. Kedua-duanya mushtaq. Yang ni maksudnya asalnya daripada perkataan nas, cuma ada beza sikit. Dia terangkan perbezaannya. Aywa. Wa ya'ni bihi rajihu 'indahu min nass Syafi'i. Naam, yakni yang lebih rajih daripada pendapat Imam Syafi'i. Jadi bila kita mengatakan mansus, yakni maksudnya yang lebih rajih daripada pendapat ini al-Imam Syafi'i. Aywa. Qawluhu aw wajhun lil ishab. Ashab. Jadi kadang-kala yang dimaksudkan dengan mansus adalah yang rajih daripada nas Syafi'i, dan kadang-kala dia adalah wajah daripada wajahul ashab. فيستفاد من تعبيره بالنص أو 4 مسائل. الأولى الخلافية بالمعنى أن مقابل النص يخالفه. Jadi bila perkataan nas, ini maksudnya ada khilaf. Ini yang pertama sekali. Yani masalah itu ini ada khilaf. Dan muqabilnya yakni anna muqabilan nas yukhalifuhu. Jadi muqabil ini nas berbeza ini dengan yakni pendapat yang disebutkan dengan nas. Naam. الثانية أرجحية يعني أن ما عبر فيه أنما ataupun abbara pun boleh. عبر فيه بالنص. Kalau kita mengatakan ma'abbara fihi bin nas, ini maksudnya fa'il balik kepada Imam Nawawi. Ayo. عبر فيه بالنص هو الراجح في المذهب. Naam. Yani yang rajih dalam mazhab adalah apa yang kita mengatakan an-nas. Ini sebab muqabilnya tidak dipilih. Muqabilnya tidak dipilih. Ayo. والثالثة كون النص من أقوال الشافعي فقط. Yang ketiga adalah nas ini adalah daripada qaul al-Imam Syafi'i. والرابعة أن مقابله ضعيف لا يعمل به. Jadi muqabil bagi nas dia adalah pendapat yang lemah yang tidak diamalkan. Tamam. Jadi bila kita lihat nas ini maksudnya daripada pendapat Imam Syafi'i, dan muqabilnya adalah muqabil ini yang lemah. Nah. Jadi tadi ada 4 perkara ini balik kepada nas. Kan dia membicarakan tentang mansus pula. Dia membicarakan tentang mansus dan dia mengatakan 4 masail. Aywa. ويستفاد من تعبيره بالمنصوص 4 مسائل. الأولى الخلافية يعني أن في المسائل خلافا مذكورا. أيوة. Ini biasa, ini pertama ini hadis khilaf. أيوة. الثانية أرجحية بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو راجح. Boleh faham insya-Allah? Yani maksudnya dia pendapat yang rajih. Bila kita mengatakan mansus, pendapat yang dipilih. Sama seperti mana kita mengatakan nas, pendapat yang dipilih. Aywa. والثالثة كون المنصوص عليه هو إما قول الشافعي أو نص له أو وجهه للأصحاب. Ini yang penting ini. Yang ketiga, yakni bila kita mansus, dia boleh jadi dan nas daripada Imam Syafi'i ataupun wajah daripada ashab. Apa bezanya? Kalau kita mengatakan dia nas daripada Imam Syafi'i, maksudnya daripada qaul Imam Syafi'i. Tapi kalau wajah daripada ashab, ini maksudnya daripada pendapat ashab Syafi'i. Macam mana kita nak tahu ini qaul Syafi'i ataupun wajah daripada aujuh ashab? Ini balik kepada Al-Mahalli. Boleh insya-Allah? But why is the term macam combine into one? Ya. Why dia pakai satu perkataan untuk dua perkara ni? Imam Syafi'i dan sebab kadang-kala ashab Syafi'i dia balik kepada qaul Imam Syafi'i, selepas itu mereka buat qiyas. Lepas itu mereka buat qiyas. Ini sebagai misal Al-Imam Syafi'i misalnya dia mengatakan disunatkan kita mandi hari Jumaat, dan mulai masa kita mula mandi hari Jumaat adalah selepas fajar. Ashab Syafi'i
mereka apabila membicarakan tentang mandi Jumaat tak ada masalah selepas waktunya 11 fajar. Tetapi apabila mereka membicarakan yakni tentang mandi bagi hari raya, mereka melakukan dia seolah-olah mengkiaskan, yakni mereka menyamakan, yakni seperti mana Al-Imam Syafi'i mengatakan waktunya bermula selepas ini fajar bagi solat Jumaat, maka solat hari raya juga ini waktu bermula ini selepas ini solat fajar. Jadi mereka menggunakan apa yang dikenali sebagai syabah, yakni mereka lihat Imam Syafi'i berpendapat sedemikian, maka mereka kiaskan yakni kepada masalah yang lain. Nampak tak? Jadi dia seolah-olah qaul Syafi'i, tetapi dia daripada ashab. Dia daripada ashab. Jadi disebabkan yang kita ada misalan benda seperti ini, dan kita tak boleh betul-betul nak menentukan, dan kita mengetahui yang Imam Syafi'i tak sebut tentang benda ini, tetapi ashab Syafi'i yang sebut tentang ini. Tapi mereka menukilkan nas Imam Syafi'i. Nampak tak? Jadi pendapat ini mansus ini, dia memberitahukan kepada kita ada possibility yang sama ada ini adalah nas daripada Imam Syafi'i ataupun wajah daripada ashab. Jadi sebab masalah terperinci sikit, delicate sikit. Jadi kita nak kena lihat daripada mana dia datang. Itu sebab kita kena balik kepada syarah. Jadi Imam Nawawi dia tak akan sebut misalan, dia tak akan sebut ini wajah daripada ashab, ataupun kalau dia mengatakan mansus misalan, dia tak sebut ini adalah qaul daripada Imam Syafi'i dan sebagainya. Sebab ada possibility. Dia boleh jadi nas daripada Syafi'i ataupun wajah ini daripada ashab. Tetapi dia ada irtibat ini di antara kedua. Dia ada kait mengait. Maka ini iktibar ini dengan kita mengatakan mansus. Tetapi siapa yang mengetahui ini secara terperinci ini Imam Mahali, seperti mana kita mengatakan, dia belajar ni semua. Dia ni maksudnya dia cari kitab-kitab Imam Syafi'i dan sebagainya, dan dia mendatangkan, dia mengatakan kepada kita ini sebenarnya wajah daripada ashab. Dia menerangkan. Itu sebab seperti mana tadi saya mengatakan, dalam mazhab Syafi'i bila ulama kita mengatakan syarih, yang dimaksudkan adalah Imam Mahali. Sebab Imam Mahali seorang saja yang dikenali sebagai asyarih, sebab dia mensyarahkan minhaj dengan sangat teliti, berbeza dengan ulama yang lain. Macam lafaz niat dalam solat tu sama juga. Lafaz niat dalam solat. Lafaz niat dalam solat dia Imam Syafi'i, dia dapat qaul Imam Syafi'i. Tapi dia kiaskan. Ya, tak, itu kias daripada Imam Syafi'i sendiri kiaskan. Dia kias ini daripada ya betul. Tapi dia kias daripada hadis. Tapi itu ashab yang kias atau bukan? Ini bukan kias yang dimasukkan dalam dalam usul fiqh. Mereka menggunakan istilah takhrij, takhrij, yakni takhrij ini dia lihat ini kepada satu masalah, dan ada persamaan seperti mandi bagi solat hari raya dengan mandi bagi solat Jumaat. Jadi mereka menyatukan yakni perkara tersebut disebabkan ini dia kedua-duanya berkait dengan mandi. Dan hikmahnya yang kita mengetahui misalan dalam Islam disunatkan bila kita hadir jamaah, disunatkan kita hadir dengan badan yang bersih dan sebagainya. Jadi mereka menyebutkan hukum ini yang sama, disebabkan mereka lihat dia adalah perkara yang boleh yang disamakan. Tetapi bila kita membicarakan tentang kias yang dalam ilmu usul, maka kita ada seperti kias illah misalan. Kias illah yang ni dia nak kena balik kepada illah. Dia kena balik ini kepada illah. Kalau illahnya wujud, baru yang ni ada apa kita mengatakan ada kias. Tapi kalau tidak ada illah, maka dia bukan dikirakan sebagai kias. Tapi kita juga ada kias ini seperti kias syabah misalan. Dia ada yang lemah sikit ini. Cuma di sini yang dimaksudkan adalah mereka lihat ini kepada persamaan ini dalam segi hikmah, yakni di sebalik mandi solat Jumaat dan solat hari raya. Dan dia berbeza dengan berkenaan dengan melafazkan niat. Itu adalah kiasan ini yang berbeza. Ustaz, bezanya an-nas dia daripada rajih daripada apa Syafi'i. Macam mana? An-nas kan dia rajih daripada apa Syafi'i. Ya. Apa bezanya dengan kalau qaul azhar dengan masyhur? Dua-dua pun yang rajih daripada apa? Dia ada persamaan. Kedua-duanya kita dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i.
Cuma bila kita mengatakan ini an-nas, yakni maksudnya dia boleh membawa maksud, yakni al-Imam Syafi'i sendiri yang mentarjihkan. Al-Imam Syafi'i sendiri dia yakni yang mentarjihkan. Ini maksudnya al-Imam Syafi'i bukan dia tak macam semua yang ni dia tak tarjih. Ada masalah-masalah yang dia mengatakan pendapat aku adalah begini. Yang ni maksudnya dia mentarjihkan. Maka ini kita mengatakan nas daripada imam. Ini kita mengatakan nas daripada imam. Ada masalah yang dia tidak mentarjihkan, maka datang ashab, maka kita mengatakan ini azhar. Ini adalah pendapat yang azhar. Aywa. Jadi nas ini dia lebih kuat. Nas ini dia lebih kuat daripada azhar. Sebab azhar ada possibility. Sebab yang melakukan tarjih adalah ashab. Manakala Imam Syafi'i bila dia sendiri ini dia tarjihkan, maka ini kita mengatakan nas. Jadi dia lebih kuat ini daripada azhar. Dalam segi kita mengatakan nisbah kepada Imam Syafi'i. Nah. والثالثة قول المنصوص عليه هو إما قول الشافعي أو نص له أو wajhun lil ashab. Jadi ini boleh faham insya-Allah ya. Jadi mansus ada possibility. Dia qaul Syafi'i ataupun wajah ini bagi ashab. Aywa. والرابعة قول المقابله ضعيفا لا يعمل به. La yu'malu bihi. Muqabil ni adalah lemah yang tidak diamalkan. وجملة ما في المنهج من ذكر النص 16. Yani sedikit saja, bukan 16 ya. 16 masalah saja. Tidak ada masalah, sedikit saja. Aywa. الأولى في كتاب الطهارة والثاني في باب أسباب الحدث والثالث في باب صفة. Ini juga Imam Mahali akan terangkan. Imam Mahali kalau anda lihat syarah minhaj, nanti dia akan terangkan dekat mana Imam Syafi'i sebut misalan pendapat ini. Naam. والرابع خامس والسادس في باب سجود السهو والسابع في كسوفين والثامن في باب صلاة الجماعة والتاسع وعاشر في كتاب الجنائز وحادي عشر في فصل بعد كتاب الإقرار والثاني عشر في فصل تجب tajibu sukna. Ini di dalam bab nikah, bukan nafaqah. تجيب السكنى والثالث عشر في كتاب زنا ورابع عشر في كتاب سرقة bab curi. وخامس عشر في فصل حلف لا يأكل هذه التمر. والسادس عشر في ini maksudnya dalam bab apa, sumpah ya. Satu orang sumpah dengan nama Allah. Tamar apa? Dia tak makan tamar ini. Dates. Dia sumpah dia tak makan apa ini. السادس عشر في فصل الثاني بعد كتاب Tadbir ni bab hamba ya. Ada hamba mudabbar. والجملة ما في عبر فيه باللفظ منصوص 13. Tak, dia kalau belasan ya, semua mansub. 13. 13. Ini mabni. 13. Jadi dia 13 saja. Mansus ini dalam minhaj ada 13. Aywa, teruskan. الأولى في التيمم والثاني والثالث في باب صفة الصلاة ورابع في باب صفة الصلاة. في باب صفة الصلاة ataupun fi babi sifatus solat pun boleh juga. Ini kita mengatakan bainal qausain. ورابع Yani jumlatul mu'taradah. Jumlatul mu'taradah. Seperti apa? Qara'tu suratul Fatihah. Boleh. Sebab ini kita jumlah mu'taradah. Yakni maksudnya jumlah ini fi mahalli nasab. Mansubun maf'ul bihi. Tapi kita boleh baca misalan qara'tu suratul Fatihah. Aywa. وجملة ما عبر فيه
باللفظ منصوص ثلاثة شاهد الأولى ورابع وخامس في باب صلاة جماعة والسادس في كتاب الجنائز والسابع في فصل الثالث من الجنائز. Ini semua dia cuma terangkan kat mana disebut itu saja. والثامن في باب زكاة الفطر والتاسع في كتاب وقف وعاشر في باب قسم الصدقات في باب قسم الصدقات وحادي عشر في باب نكاح والثاني عشر في كتاب أضحية الثالث عشر في فصل من عتق عليه من عتق عليه عتق membebaskan hamba. من عتق اوكي. عليه التعبير في وجه كذا. التعبير في وجه كذا والتعبيره في وجه كذا يستفاد منه 4 مسائل الخلافية. يستفاد منه 4 مسائل. نائب فاعل kan? الخلافية في المسألة بين أصحاب. Nah, ini ya khilaf ini bainal ashab. Bukan daripada qaul Imam Syafi'i. Ini yang pertama. Aywa. والثانية كون الخلاف أوجها ثلاثة فأكثر الأصحاب. Dia lebih daripada 3 pendapat. Lebih daripada 3 pendapat ini ashab. Aywa. Yang kedua. Wasalisa da'fu al-wajhi mazkur. Nah, menunjukkan pendapat itu pendapat yang dhaif. Fi wajhin kadha. Ini maksudnya dhaif. Ini daripada pendapat ashab, tapi dhaif. Ayo. Warabi'ah kaunu muqabilihi huwa al-asah atau sahih. Muqabil sama ada asah ataupun sahih. Sama ada asah muqabilnya ataupun sahih. Ini juga ini balik kepada mahalli. Untuk menyenangkan kita nak tahu sama ada muqabilnya asah ataupun sahih disebutkan oleh Imam Mahalli. Nah, jadi maksudnya muqabilnya kuat. Betul ke tidak? Pendapatnya lemah, muqabilnya adalah kuat. Wal amal bil muqabil. Beramal ini dengan muqabil, ini bukan dengan fi wajhin kata. Wa qad yusafu wa qad yusafu al-wajhi bisyudud fayufidu quwwatan da'fi. Fayufidu quwwata da'fi. Ini maksudnya terlalu lemah. Pendapat ini pendapat yang terlalu lemah, tidak diamalkan sama sekali. Nah, terus au yasifuhu biwahin wal muradi dha'if. Wal muradu dha'ifun jiddan. Wahin ataupun dha'ifun jiddan. Ini pendapat yang sangat lemah. Wa jumlatu ma fil minhaj min ramz apa Ustaz? Ramz tanda. Tanda. Bukan. Tanda fi wajhi kata. Ini maksudnya dalam minhaj bila Imam Nawawi menggunakan istilah ini, yakni istilah ini seperti tanda. Seperti macam lambang. Oh, Simbol. Fi wajhin kaza 27 mawdi'an minha wajh. 27. Jadi kita ada berapa? 27. 27 mawdi'an. Minha wajhun mawdufun mawsufun bisyuduz. في الفصل الثالث بعد كتاب الإقرار ومنها وجه موصوف بواهن في كتاب. Yani Imam Nawawi menggunakan perkataan syuzuz dengan wahin, tapi dalam satu tempat dia mengatakan ini dalam bab ikrar dia menggunakan perkataan syuzuz. Dia lagi satu adalah perkataan wahin, dia menggunakan dalam kitab Al-Ghasm. Wahin lemah. Dalam bahasa Arab ini wahin, ini maksudnya yakni lemah, yakni lemah sangat. Sama dengan Syuzuz ini syaz ini maksudnya mukhalafatus siqah. Dia bercanggah dengan yang sahih. Ustaz bila kata dhaif la ya'mal maksudnya dhaif jiddan. Betul. Kalau cakap bukan. Ini dhaif la yu'mal boleh bermaksud dhaif jiddan ataupun dia dhaif. Seperti bila kita mengatakan misalan muqabil
sahih, dhaif. La yu'malu bihi. La yu'malu bihi. ضعيف جدا. Tak biasa kalau dhaif jiddan dia akan sebut macam wa kadza fi qaulin, macam yang ini. Ini dia apa kita mengatakan dia terlalu lemah. Dia berbeza dengan qila. Apa tak? Qila lemah tapi dia tak sampai terlalu lemah. Tapi macam sahih punya muqabil tak diamalkan kan masih. Tidak diamalkan. Cuma kelemahan ini dia ada tahap. Ada yang macam terlalu lemah, ada yang kalau dia terlalu lemah biasa mereka akan cakap ini adalah dhaif jiddan. Tapi kalau dia tak sampai terlalu lemah, mereka mengatakan ini sama ada mereka menggunakan qila ataupun dia mengatakan qaulun dhaif. وجملة ما في Okey. التعبير بوجهين التعبير هو الوجهين يستفاد منه الخلافية وانحصارها في وجهين. Jadi maksudnya ada dua saja pendapat. Wajahain maksudnya ada saja dua pendapat dan ada khilaf. Masalah ada khilaf. في وجهين وكون الخلاف لأصحاب. Kaunul khilaf lil ashab. Yani maksudnya daripada ashab. Yani khilaf ini di antara ashab, bukan daripada qaul Imam Syafi'i. وكون مقابل ضعيف منهما الأصح أو صحيح. Nah, yani dhaif sama ada dia asah ataupun sahih. Sama ada muqabil ni adalah asah ataupun sahih. وجملة ما في المنهاج من ذكر من ذكر وجهين 7 مواضع. الأولى في كتاب صلاة Ada 7 tempat dia mengatakan. Ini ya 7 tempat. Kita boleh kita ni skip. Boleh ya? Ya, ni sebab ini semua dia setakat mengatakan misalan yang pertama dia mengatakan dalam kitab solat, yang kedua dalam kitab wakalah, yang ketiga dalam kitab suluh. Betul? Jadi tidak ada masalah insya-Allah. Ya. Kita pergi ta'bir bil aujuh. التعبير بالأوجه. التعبير هو الأوجه يستفاد منه أربع مسائل الخلافية وانحصارها في أكثر من وجهين. Jadi pertama dia mengatakan ada khilaf, al-khilafiyah bil aujuh. Dan ini lebih daripada 2 pendapat. Jadi aujuh hatta dalam segi bahasa aujuh ini jamak kan? Wajahain maksudnya 2. Aujuh yang ini lebih daripada 2. Naam. وكون الخلاف للأصحاب. أيوة. خلاف يعني للأصحاب. وكون مقابل ضعيف منها الأصح والصحيح. Naam, sama seperti wajahain, cuma bezanya wajahain 2 kaul, 2 pendapat, 2 wajah. Aujuh dia lebih daripada 2. وجملة ما في المنهج من مسائل مذكورة في قول أو وجه 3 مسائل إحداها في قسم الصدقات وثانيها في فصل عاشرها كزوج وثالثها عاشرها كزوج. عاشرها كزوج. أيوة. ini dalam bab nikah. وثالثها في كتاب الجراح في فصل قتل مسلما. التعبير في قول أو وجه وتعبيره في قول أو وجه يستفاد منه الخلافية وتردد في كونها من أقوال الشافعي أو من وجه الأصحاب. Jadi ada taraddud, yakni sama ada dia boleh jadi daripada pendapat Imam Syafi'i ataupun pendapat daripada ashab. Sebab dia ada perkataan au di sini. Fi qaulin aw wajhin. Yani ada possibility. Ini qaul Imam Syafi'i ataupun wajah daripada ashab. Aywa. Wa kaunul wajhu aw qawlu dha'ifan. Nah, dan pendapatnya dhaif. Pendapatnya adalah dhaif fi qaulin ataupun fi wajhin. Aywa. Wa qawlu muqabili fi qaul al-azhar atau masyhur wa fil wajhi al-asah atau sahih. Nah, muqabilnya sama ada kita mengatakan kalau dia daripada qaul, muqabilnya adalah azhar ataupun masyhur. Kalau dia daripada wajah, asah ataupun sahih. Aywa. Wa jumlatu ma fil minhaj
من المسائل المذكورة في قول أو وجه ثلاث إحداها في كتاب الخلق. Nanti disebut mana ni? Salah tu. Ada tiga disebutkan. Yang pertama dia mengatakan fi kitabil khul'i. Khulu' ini talak talak khulu'. في كتاب خلع في فصل ثاني وثانيها في عدد في فصل عاشرها كزوج ini dalam bab iddah. وثالثها في كتاب رضاء bab perjusuan. التعبير بكذا أو وكذا. InsyaAllah ni last. Lepas tu insyaAllah kita dah habis. Minggu depan kita boleh masuk muqaddimah insyaAllah. Ayo. التعبير بكذا أو وكذا وتعبيره كذا أو وكذا يستفاد منه الخلافية فيما بعدها فإن عبر بعدها بالأصح فمقابله الصحيح أو بالصحيح فمقابله الضعيف أو بالأظهر فمقابله الظاهر. Jadi di sini sekarang ini penulis ini mengatakan at-ta'bir ini kada au kada. Begini ataupun ini begini. Kada au kada. Jadi di sini penulis ini mengatakan yustafadu minhu. Pertama sekali masalah ini ada khilaf. Dan dia mengatakan kalau sekiranya disebutkan ini selepasnya, maka yang dimaksudkan adalah al-asah. Dia adalah al-asah. Fa muqabiluhu as-sahih. Yani di sini ada dua perkara, yakni al-asah ataupun as-sahih. Naam. أو بالصحيح فمقابله ضعيف أو بالأظهر فمقابله الظاهر أو مشهور فمقابله خفي وقد علمت الاصطلاح فيها وقد علمت الاصطلاح فيها مما مر وجملة ما في المنهج من التعبير بكذا 393. Jadi kita ada berapa? Kita ada 300 ini 90. 300 ini 93. 300 ini 93. Dari yang lain dia mengatakan yang ni berkenaan dengan i'rab, ini tak penting ya. Dah itu saja. Ziyadat Imam Nawawi, ini penting, ni very important. Ziyadat Imam Nawawi ala Rafi. Ziyadat Nawawi ala Muharrar. Ziyadat Nawawi ala Al-Muharrar. Al-Muharrar kitab Imam Rafi ya. Jadi ini perkara yang sangat penting kita kena faham ya, sebab kita minhaj Imam Nawawi dia menambahkan beberapa perkara yang tidak disebutkan oleh Imam Rafi. Ini kita panggil ziyadat Imam Nawawi ala Al-Muharrar. Ada perkara yang tidak disebutkan oleh Imam Rafi, Imam Nawawi mendatangkan. Ini yang penulis mengatakan. Ini kita baca ni. Faidah. A'lam anna jumla ma zadahu an-Nawawi ala ma fi Muharrar Maidah mi'atun wa ithnatani wa samanun. Okey, ini kalau boleh kita hafal insya-Allah. 100 berapa ni? 82. Tulis sini, kita tulis sini ya. 182. Jadi ada berapa ziyadah? 182. Dulu saya ada tulis proposal masters, nak tulis tentang ziyadah Imam Nawawi atas Imam Rafi. Thesis saya propose, tapi kena reject. Sebab wallahu a'lam, yani mereka nak fiqhul muqaranah. Yani muqaranah di antara mazhab. Sebab ini semua dalam mazhab Syafi'i je kan. Ala kulli hal. Sebab dulu saya semangat, saya nak kumpulkan dia punya ziyadah kitab Minhaj.
Ini 10 tahun yang lalu. Belum ada. Ya? Belum ada yang buat. Yang Wallahu alam. Saya cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Tapi Adian kena reject proposal. Aywa. Ini penting. Nanti kita lihat apa dia cakap. Teruskan. مميز عن قول المحرر بقوله في Awaliha أولها qultu. قلت وفي آخرها والله أعلم. Jadi bila dalam minhaj kita jumpa istilah qultu, lepas itu akhirnya wallahu a'lam, maksudnya ini ziyadah. Ini yang saya propose dalam TC. Saya nak kumpulkan semua masalah yang Imam Nawawi mengatakan qultu wallahu a'lam. Qultu wallahu a'lam. Sebab ini ziyadah atas Imam Imam Rafi'i. Apa sebab Ustaz nak kumpulkan satu? I mean like all Muslim. Tak, dulu saya belajar minhaj, macam saya kagum dengan Imam Nawawi. Maksudnya macam, yalah, macam Imam Rafi hebat, Imam Nawawi masya-Allah dia kadang-kadang dia tak setuju dengan Imam Rafi. Misalan Imam Rafi tarjih, lepas itu dia mengatakan ini dhaif, yang kuat adalah begini. Dan ulama kita dalam mazhab Syafi'i cenderung kepada Imam Nawawi. Daripada sebabnya adalah dikatakan wallahu alam, Imam Nawawi dalam segi ilmu hadis lebih kuat daripada Imam Rafi'i. Tapi ini pun ada sebagian ulama kita tak setuju. Sebab Imam Rafi'i dia syarahkan Musnad Imam Ahmad. Imam Rafi'i dia mensyarahkan Musnad Imam Ahmad. Jadi ada ulama mengatakan Imam Rafi'i kita kuat dalam ilmu hadis dan sebagainya. Jadi bila saya lihat Imam Nawawi misalan dia tarjihkan dan dia mendatangkan misalan ziyadah atas Imam Rafi'i, dan dia tarjihkan mazhab dan sebagainya, jadi saya macam kagum lah maksudnya dengan Imam Nawawi, dan saya curious lah kenapa dia tarjihkan, apa dalilnya misalan. Nampak tak? Sebab bila kita belajar tentang Imam Nawawi mendatangkan tarjih dan sebagainya, dia mesti ada sandaran dia, betul? Sebab ada masalah misalan dia tak setuju dengan Imam Rafi, dan Imam Rafi ada di persandaran. Tapi kenapa Imam Rafi tarjihkan begini? Nampak tak? Ada pendapat Imam Rafi mengatakan dhaif, Imam Nawawi mengatakan ini azhar ataupun ini asah. Nampak tak hebatnya Imam Nawawi? Dan ulama kita cenderung kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi. Jadi dulu saya semangat, saya nak kumpulkan. Sebab Syekh Hasan itu dia bila mengajar dia cakap siapa-siapa kumpulkan ini ziyadah. Dia cakap. Jadi saya ingat tak ada orang pernah buat. Tapi saya dengar wallahu alam ada orang mengatakan ada satu ulama daripada Iraq. Dia dah tulis kitab ni, tapi sampai hari ni saya tak jumpa tu buku. Wallahu alam. Tapi khilaf di antara Ibn Hajar dengan Imam Ramli macam gini ada. Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Itu pun anak perempuan Syekh Hasan itu jumpa makhtutat. Dekat India dia jumpa. Dia bilang satu hari dia pergi India. Anak belum ceritakan lagi ya. Dia bilang dia pergi India dengan bapak dia. Perempuan tau, ini Dr. Shifa, nama dia Dr. Shifa Hitu. Jadi dia pergi India, dia masuk satu library, tak salah bukan kat Durban ke kat mana gitu. Habis dia lihat ada satu ulama daripada Hadramaut tulis khilaf di antara Ibn Hajar dan Imam Ramli, masih makhtutat. Lepas itu dia tunjuk bapak dia. Bapak dia cakap, engkau tulis balik sebab dia makhtutat kan. Engkau type balik. Sekali dia tulis muka di mana, ada kitab dekat rumah, mana beli daripada Amazon. Anda tengah nak beli buku apa entah, sekali kat Amazon anda nampak dia Fathul Ali fil khilafi bainal Ibn Hajar wa Ramli. Anda cakap ini ajib ini. Dekat Hadramaut ini orang hafal, ada sebagai ulama kita hafal masail. Ini khilaf Ibn Hajar, Imam Ramli dan sebagainya. Dalam kitab Buria pun tak semua dia sebut. Dia sebut sikit aja. Tapi orang tengok, wah masya-Allah ini kitab semua khilaf Imam Ramli dengan ana pun belilah kat Amazon. Atau boleh beli kat Amazon. Sekali bila ana datang, ana terperanjat, ana tengok Dr. Shifa Hitu. Yang ni ana jumpa dia dekat dia mengajar dekat Indonesia sekarang. Dekat Jamiah Imam Syafi'i. Lepas itu dia type balik. Lepas itu dia tulis ta'liq, masya-Allah yani dia. Lepas itu dalam mukadimah dia ceritakan. Dia ceritakan aku pergi ke India tahun ni. Tahun 2005 dia pergi. 2005 gitu. Lepas tu dia pergi Tarim. Rupanya dekat Tarim, dekat Maktabah Tarim pun ada makhtutat juga. Dekat maktabah masih makhtutat, cuba yang dibayangkan.
Tak ada orang yang apa yang print. She's the first person to print. Ya, anak dia masya-Allah ni luar biasa. Dia syarahkan Kharidah Bahiyah. Dia syarahkan. Anak dapat dia punya nusrah satu. Datang 2011 bila anak pergi sana, anak dia baru habis khatam ini apa? Kharidah Bahiyah. Anak perempuan dia syarahkan. Lepas tu dia syarahkan Abu Syuja'. Disyarahkan Abu Syuja', Imta'ul Asma'. Dia namakan kitabnya Imta'ul Asma' Syarhul Abi Syuja'. Pun disyarahkan oleh Dr. Syifa di situ. Hebat dia ni anak perempuan ni. Ala kulli hal. Ada yang nak kumpulkan ikhtiarat Imam Nawawi yang beza dengan khilaf mazhab. Ikhtiar tu sebab tak banyak. Ini disebutkan nanti. Ikhtiarat Imam Nawawi dia tak banyak. Dia apa yang anda tahulah. Sebab anda kalau nak kumpul dia tak sampai dia just a few dia. Maksudnya dia pendapat dia sendiri khilaf mazhab. Seperti dia mengatakan misalan makan daging unta batal wudu. Dia mengatakan ini Imam Nawawi dia tarjihkan. Dia tarjihkan hadis yang makan unta. Sebab ada sahabat makan daging unta, Nabi SAW suruh mengambil wudu. Jadi ikhtiarat walaupun dalam muktamad dalam mazhab tak batal. Nampak tak? Jadi yang anda tahu ini salah satu daripada masalah dia. Ada lagi a few lagi. Tapi anda tak rasa banyak. Itu sebab anda rasa ulama kita tak ada kumpulkan. Tapi cuma anda curious ini ziyadah Imam Nawawi atas Rafi'i. Kalau antum tak jumpa ke apa, bolehlah tunjuk. Okey, insya-Allah. Yalah. Karamah. Siapa? Udin Karamah. Udin? Wah. Ya. Dia buku semua. Dia buku-buku yang apa kita tak pernah dengar, kadang-kadang dia post. Okey, kita habiskan ni. Minha nahwi khamsin radda minhu ala sahibil muharrar lianna sahibil muharrar apa ni Ustaz? Sekejap. Nanti siap nak cari sekejap. Nanti sekejap. Dia mengatakan khamsin radda minhu ala. Okey, sekarang dia mengatakan tadi berapa? 180 berapa? 182. Khamsin yakni 50 daripada 182 dia ribat Imam Rafi. Dia hudud ya. Jadi kita ada ziyadah dan kita ada mukhalafah. Dia terbagi kepada dua bahagian. Ada ziyadah dengan mukhalafah. Nah, ini yang dia mengatakan. Minha nahu khamsina radda minhu ala sahibil muharrar. Sahibul muharrar maksudnya adalah Imam Rafi. Nah, teruskan. Zakaraha ala khilafil muhtari fil madhab. Seolah Imam Nawawi mengatakan, wahai Rafi'i, apa yang kau tarjihkan sebagai muktamad dalam madhab, dia bukan muktamad. Yang muktamad adalah ini. Ini yang Imam Rafi'i mengatakan. Lepas tu dia mengatakan wallahu alam. Jadi Imam Nawawi dalam Minhaj itu cara dia. Ini istilah Imam Nawawi tersendiri. Ini yang saya nak buat tesis. Ini yang saya nak buat tesis. Tapi tak jadi. Sebab bila syarah, bila macam khatib misalnya dalam Murni, dia menerangkan kenapa Imam Nawawi mengatakan sedemikian. Very very interesting lah maksudnya. Sebab Imam Nawawi masya-Allah dia mutabahir kan, dia seperti kalau antum macam dalam kitab Majmu' misalnya dia tawassuk misalnya. Dia cakap pasal hadis, dia cakap pasal masalah khilaf, dia cakap pasal usul dan sebagainya. Dan dia sebut kenapa dia memilih pendapat ini sebagai muktamad. Ini disebut dalam Majmu' actually. Dalam Majmu' dia terangkan demi dalil. Tapi dalam Minhaj tidak. Minhaj kira kitab kecil. Kecil maksudnya concise. Naam. Wasani 132 mas'alah ziyadatun minhu. Okay, ini very important Jadi antum you write this down Ada 100 berapa? 132 campur 50 berapa kita dapat? 182. Jadi ini yang kita maksudkan, yang penulis maksudkan di sini, dia ada ziyadah dan dia ada mukhalafah. Jadi mukhalafah ada 50, ziyadah ada 132. Jadi ziyadah dengan mukhalafah kita campur, kita dapat 182. Boleh faham insya-Allah? Naam. Wa qad yazidu lafdhatun aw lafdhataini ba'du biduna dhikru biduni zikri qultu ka qawlihi fi faslil khala
ولا يتكلم. Kadang-kadang Imam Nawawi dia tak sebut qultu. Walaupun dalam mukadimah dia mengatakan tiap-tiap masalah yang aku berbeza dengan Imam Rafi ataupun aku menambahkan, aku akan mengatakan qultu. Tapi ada perkara yang dia tak tulis yang di qultu. Jadi penulis kat sini dia mengatakan seperti apa? Dalam fasl khala, yakni berkenaan dengan masuk toilet, la yatakallam, yakni tidak berbual dalam tandas. وكظاهر وكثير في قوله في التيمم في عضو في عضو عضوي ظاهر وبجرحه دم كثير وكهمزة في أحق ما قال بعد أحق ما قال العبد وهي جزء كلمة جملة كتب وأبواب. Okey, jadi dengan ini sekejap jadi jumlah yakni kitab dan bab fusul dia mengatakan semua kat sini ada 64. Ini antum bolehlah tulis yakni jumlah kutubil minhaj. Faham apa maksud kutub di sini? Yani Imam Nawawi dia bila mulakan chapter, dia mengatakan kitabus solah, kitabut taharah. Ini dimasukkan dengan kutub Jadi dia mengatakan di sini ada 64 dalam minhaj. 64. Dan abwab ini maksudnya bab. Babu tayammum, babul istinja. Ini ada berapa? 50. Lepas itu fasl. Fasl ada 200. 200 wa 11 211 faslan. Ayo. Lepas itu fara' ada 11. Fara' cabang. Dah, kita berhenti di sini Nanti insya-Allah nanti kita akan cantikkan lagi, sebab ini insya-Allah kita akan terjemahkan. Yang lain semua tak begitu penting lah. Dia cuma sebut tentang beberapa perkara yang disebutkan dalam bab-bab yang tertentu. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan mula mukadimah insya-Allah. Ya. Jadi nas pun masuk nas Syafi'i. Ya. Dari dalam kitab Minhaj, bila nas ini maksudnya nas Imam Syafi'i. Yang dimaksudkan nas adalah Imam Syafi'i. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syekh Hasan itu masih dekat Indonesia.